Ayolah tuan-tuan, marah merugikan, senyum menguntungkan. Ketika marah orang menjauh, ketika senyum orang mendekat. Ketika marah orang menjadi tegang, ketika senyum orang menjadi tenang. Ingatlah, bangsa kita bangsa peramah, bukan bangsa pemarah. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Kampung Salak Tinggi Sepang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini sempena dengan zikra Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan membicarakan perihal akhlak dan peribadi baginda Nabi. Hadirin hadirat sekalian, baginda Nabi ini janganlah nak banding dengan kita. Kita ni umpama perbandingan langit dengan bumi. Dalam teori perbandingan, membanding sesuatu mesti sesuai dengan yang dibanding. Dia panggil comparison antara apple to apple ataupun orange to orange. Tidak boleh kita banding apple to orange, apatah lagi apple to durian musangking. Dia tidak sesuai walaupun dia adalah buah. Sama juga dengan baginda Nabi, dia terlalu sempurna. Berbanding dengan kita, kita ni semua cap ayam ni semua ni. Apa yang ada pada kita topeng. Ini semua topeng, aksesori, boleh dibeli, boleh dipakai. Maka untuk melihat kehebatan Nabi, kita kena bandingkan. Kita masih lagi contoh terunggul. Nabi bukan sikit tuan-tuan, Nabi banyak. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi, "Ya Rasul, kam wafa wa iddatul anbiya?" Berapa jumlah para nabi? Nabi menjawab, "Mi'atu alaf wa arba'a wa ishruna alfa." Jumlah para nabi ada 124,000 orang. Ar-rusulu min zalika 300 wa 15 jaman ghafira. Daripada 124,000 orang, 315 daripadanya adalah para rasul zaman ghafirah. Banyak sekali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Apa hebatnya nabi kita? Akhlak dia. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup. Akhlak Nabi Muhammad sentiasa. Gema takbir di subuh hari, semayang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, pribadinya lah yang kekal jadi ikutan. Nabi kita terlalu banyak akhlak mulia. Tawadhu', pemalu, sidik, amanah, tabligh, fatanah, tabah, syukur, pemaaf, bertakwa, istiqamah, ikhlas, khusyuk, zuhud, lemah lembut, bijaksana, qanaah, dermawan, berani, sabar. Terlalu banyak sehingga kan kata orang tua, jaring puput mengata-kata, campak bilis ke dalam pukat, keringlah laut menjadi tinta, takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad. Maka disebabkan kita takkan mampu nak cerita semua akhlak Nabi, maka pada malam ini kita melihat salah satu daripada akhlak yang Nabi miliki yang kita mesti cuba ikut. Walaupun mustahil nak ikut 100%,
dapat tiru pun jadilah. Apakah dia? Salah satu akhlak iaitu sabar. Burung berlagu kala petang, hinggap berdua di pohon rambai. Sabar itu bagaikan bintang, cantik di mata, sukar digapai. Tumbuh tinggi pokok kelapa, condong ke tepi, batang berlekuk. Sabar bak besi, sukar ditempa, dipanas api, jenuh diketuk. Pohon mangga dekat lembah, buahnya habis diruntuh kera. Sabar umpama bukit yang megah, dikikis-kikis ratalah juga. Baru berbunga si pohon duku, pokok gajus, buah tak banyak. Sabar laksana kertas buku, di api hangus, di air terkoyak. Hari ni WhatsApp baru tak ada berapa jam, berapa ramai marah. Koyak habis. Sabar ni dia macam kertas. Kalau kena api dia terbakar, kalau kena air dia terkoyak. Itu budak-budak muda guna istilah koyak tu. Engkau koyak, engkau koyak. Koyak memang sabar itu dia bagai kertas. Ada masa kita terbakar. Terbakar itu kesabaran kita kena api. Terbakarlah dia. Bila kena air, terkoyaklah dia. Dalam Quran Allah Ta'ala ada 5 jenis sabar yang Allah perintahkan kita kena buat dalam hidup kita. Pertama, sabar terhadap cobaan dunia. Ayat 153 surah Al-Baqarah, Allah perintahkan untuk bersabar, solat induk segala ibadah, redha terima qada dan qadar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, dan aku pasti akan menguji manusia ini dengan ketakutan. Aku uji dia dengan kelaparan. Aku uji dia dengan kekurangan harta. Aku uji dia dengan jiwa, sakit dan sebagainya. Aku uji dia dengan hasil kebun yang makin berkurangan. Aku uji. Tetapi di hujung Allah Ta'ala sebut wa basyiris sabirin. Tapi kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Sungguh terang cahaya bulan. Bulan mengambang nampak menawan. Hendaklah sabar menempuh dugaan. Hidup memang banyak cabaran. Ini sabar pertama. Sabar kedua dalam Quran yang kita mesti ikut adalah sabar terhadap dorongan hawa nafsu. Ketika nafsu melambai-lambai mengajak buat benda tak elok, bersabar. Itu sebab kata ulama, Allah tidak menguji manusia ni hanya dengan penderitaan dan ujian, tetapi juga diuji dengan pangkat, kesenangan, harta benda, anak-anak dan macam-macam lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnata wa ilaina turja'un. Setiap yang menyawa mesti mati, dan aku akan uji kamu dengan ujian yang buruk dan ujian fitnah, ujian untuk kamu. Tapi ingat, engkau akan balik kepada aku, kau akan mati, kata Allah. Surah Al-Anbiya ayat 35. Maka bila mengalami musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasrah, bersabarlah, jangan gundah, pahala kan mengalir berduyun-duyun. Dia sabar ujian biasa, sabar maksiat belum tentu. Belum tentu. Kita ni yang selamat dari maksiat sebab duduk dalam masjid. Luar daripada masjid tak ada jaminan. Kami dulu Jabatan Agama faham bahawa masjid-masjid yang terpilih untuk pergi melawat masjid-masjid terpilih di Jakarta. Semua yang ikut tu orang masjid. AJK, Nazir, pegawai masjid, kita bawa. Mana-mana masjid yang tak dahaka dengan Jabatan Agama lah. Yang dahaka kami tak bawa. Yang melawan kerja kan tak bawa. Yang taat sami'na wa ta'na tu bawa berjalan. Yang dapat 5 bintang, 4 bintang. Ke Jakarta. Jadi hari last sebelum balik ke Kuala Lumpur, free 1 hari sebab flight petang. Kita tak aturkan lawatan, siapa nak berjalan free and easy lah. Jadi geng-geng imam AJK masjid ni dia atur sendiri lawatan pergi ke masjid.
Masjid tu masjid di taman perumahan. Dia cek dalam internet. Okeylah, pergilah. Kemudian dia uruskan sendiri dalam 10 orang. Cari van. Adalah supir. Ramailah depan hotel tu, ramai supir. Kita hantar seorang pegawai Jabatan Agama iring, takut jadi apa-apa kan. Keluar pada masjid, daripada hotel memang supir ramai. Dia diam panggil, "Pak, supir Pak, apa ni? Pak, masjid Pak, masjid Pak." Uish, semua kata, kasyaf betul orang sini. Kita baru bincang, dia tahu kita nak pergi masjid lah. Mau pergi masjid. Mari Pak, ya Pak, masjid Pak. Ya, sini Pak. Naiklah ramai-ramai. Masuklah, dalam apa je masjid gaya. Sebab dia macam kawasan tu kan, macam kalau kita Bukit Bintang, dia kawasan macam tu kan. Ya ke masjid? Mana berhenti di satu bangunan 4 tingkat. Bawah tu perempuan semua pakai seksi. Masing-masing pandang. Rasa betul lah kita cakap masjid. Masjid lah. Lepas tu tanya supir, "Ini masjid ke ni?" "Ya Pak, ini masjid Pak." "Masjid apa rupa begini?" Rupanya di Jakarta, dia orang suka cakap potong-potong, ringkas-ringkas. Jadi masjid itu di sana singkatan untuk masas sama picit. "Sini masjid Pak." Oh, dia ingat masaj sama picit. Amoy lah, amoy picit. Ada masaj. Masaj sama picit campur jadi masjid. Dia Indonesia suka sambung-sambung. Macam tuan-tuan kalau pergi main golf sana, main golf di Jakarta, bapak Tan Sri lah. Tan Sri apa? Aku datuk pun belum. Ya Tan Sri lah. Rupanya Tan Sri itu singkatan dari tanpa isteri. Artinya datang seorang. Bapak Tan Sri lah? Iya, Tan Sri. Jadi tuan-tuan yang pergi seorang semua jadi Tan Sri duduk sana. Dia singkatan dia. Tak apalah, dah terbabas pergi ke kawasan Burut tu, tak apalah, awak patahlah balik. Dah turun juga. Itu sedang pegawai masjid tu turun. Kita tak akan kata dia nak buat benda tak senonoh, tapi turun. Semua turun. Yang pakai kopiah dah lipat masuk poket. Yang pakai songkok menyesal sebab tak boleh lipat songkok. Dia tak adalah buat tak senonoh, tapi turunlah. Turun menengok gini. Sebab kita ada wakil Jabatan Agama seorang, kalau apa-apa kita ambil tindakan esok. Tapi dalam begitu-begitu cabaran kuat, ialah yang perempuan kan banyak situ. "Ya mas, mampir mas, ini mas." Tarikan tu kobai juga. Tuan-tuan kalau orang dah be panggil kita tak daya juga. Abe minum gapo abe, panggil abe kita. Pergi kedai tom yam pun asal niat nak minum air je. Tapi kalau dia melayan kita, "Gapo be, minum gapo be." Siakap 3 rasa teruk. Main dengan be ni kita lemah juga. Jadinya bila dah turun begitu, ustaz ni ajarlah kita balik. Okeylah boleh. Ustaz, saya nak tanya hukum. Sempat lagi tanya hukum. Kalau kita urut kaki, niat untuk nak mengubat, tak apa ustaz kan? dia dah start dan nanya hukum. Kata, "Ji, awak hari-hari dengar kelas takmir, kuliah maghrib, takkanlah tak tahu hukum. Haram, Syekh." "Haram apanya berubat?" Jadi dia nak juga ustaz tu kata makruh je. Dia pergi tu. Tapi kita dah tahu dengan geng-geng ni syadid sikit, bagi fatwa ketat. Tak boleh, kata haram. Walaupun ada kata boleh, kata tak boleh. Sakit kepala kita kan. Bersabar dengan ujian biasa, kematian, kehilangan dan sebagainya. Tapi kalau maksiat di depan, belum tentu, kecuali orang yang betul-betul memiliki tahap sabar yang tinggi. Sebab itu saya puji adik-adik, anak-anak kita yang belajar di luar negara. Mereka kadang duduk dalam bandar yang ialah orang bukan Islam, agama bebas, pejabat agama tak ada, nak menangkap kalau buat kerja tak senonoh. Tapi dia orang tak buat pun benda-benda macam tu. Kita pula pelancong pada Malaysia baru sampai terus tanya, "Mana tempat ada perempuan comel-comel?" Baru sehari sampai. Dia orang dah duduk tahun-tahun tak pernah terfikir nak buat benda tak senonoh. Dia bersabar dengan maksiat. Ada di Sydney, Australia, ada satu pantai. Pantai itu dipanggil Nudist Beach. Nudist Beach ni, semua yang mandi di situ mesti wajib bertelanjang. Beach. Nama pantai dia Bondi Beach. Memang situ semua orang mandi tak pakai apa-apa. Bondi Beach nama dia.
Saya tak pernah pergi, orang cerita kan tuan-tuan, ustaz macam tahu je. Pernah pergi dah. Saya orang cerita. Orang cerita. Situ semua bertelanjang. Rupanya di kawasan situ ada juga perumahan yang student kita duduk. Budak-budak. Tapi sembahyang kuat, masjid pergi. Belakang tingkap dia je, bantai tu. Tak pernah pergi. Kuatnya menahan daripada maksiat. Oh, ini orang hebat. Itu memang perintah Allah. Sabar dengan dorongan hawa nafsu. Yang ketiga, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan dunia dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepada dia. Ibadah ni memang kena banyak sabar. Nak puasa Isnin Khamis kena banyak sabar. Dugaan kawan-kawan ajak mengetih hari-hari, tak daya kita. Kita mikir umur dah hujung ni nak banyak ibadah. Tapi orang ajak jumpa, ajak minum air, ajak kenduri. Sabar, banyak sabar. Nak ke masjid musim-musim SOP, itu saya hormatlah kepada jemaah yang masih datang ke masjid masa musim-musim PKP ketat hari itu. Sebab ada setengah jemaah merajuk tak datang terus dah. Tak datang terus dah. Dia makinya kami ni orang masjid. Dia kata gila Tok Imam belajar belaka Tok Imam ni. Ni apa sah jarang-jarang suku tanam pokok getah ni semua ni ikut Yahudi belaka. Oh garang betul makmum masa tu. Tapi ada yang datang ibadah, kita di bawah perintah. Jadi kita ikut saja. Benda kena paksa ni tuan-tuan, tak ada dosa. Hidup kita kalau dipaksa tak ada dosa, tak payahlah takut. Allah sebut dalam Quran kalau babi itu haram. Tapi kalau engkau dipaksa makan, tak ada dosa. Walaupun ibadah itu sempurnanya soft, kena begini, tapi dipaksa. Dipaksa atau tidak? Dipaksa. Kalau tak ikut kan kena denda RM100 dan masjid boleh ditutup. Jadi dalam keterpaksaan tak ada masalah. Bagi orang faham tak ada apa, bagi orang tak faham dia akan maki hamunlah pihak masjid. Jadi kita hebatlah bagi jemaah yang tetap boleh datang. Letih, kesian tengok jemaah pakai emas lagi, lemah-lemah bukan mana. Waktu kan sejadah bawa sampai-sampai rela cek lagi. Nak ada mes sejahtera lagi, telefon pula bateri kong pula lagi, la ilaha illallah macam. Tapi dia tetap datang. Lepas tu kan sampai-sampai bila cek sejadah, tak ikut spek pula sejadah, la ilaha illallah. Rupa sejadah pada ukuran memang Yahudi betul korang ni. Yahudi pun Yahudi lah ni lah, Jabatan Agama dah suruh pun ada gaya pula. Macam-macam. Lepas tu kita hormatlah pada jemaah yang sabar menjalankan ketaatan. Yang keempat, Allah Ta'ala perintah Imran ayat 186. Dan yang kelima, sabar dalam hubungan kemasyarakatan. Sebab itu ada satu surah nama Al-Hujurat ayat 4-5. Surah Al-Hujurat ni kebanyakannya mendidik Nabi supaya bersabar dengan perangai orang-orang Arab yang asyik nak mengganggu dia saja. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil engkau wahai Muhammad daripada belakang bilikmu itu semua orang tak tahu. La ya'lamun. Mereka la yaqilun, tak ada otak punya orang. Nabi ni kan dia orang sayang pada dia. Jadi orang siang malam nak kumun dia. Sedangkan Nabi pun dia nak ada privacy juga dalam hidup dia. Time tidur lah. Ini sampai nak pergi jamban pun orang ikut, tuan-tuan. Apa balik? Kau nak buat apa? Nak tengok buang air macam mana? Apa dah pergi balik? Sampai buang air pun nak ikut. Jadi Allah kata relax lah, sabar. Bila orang sayangkan kita tu memang orang kumun macam-macam. Nabi ni memang, jangankan Nabi, cicit dia yang ke-38 pun orang sayang. Ni pula moyang dia betul. Memang orang sayang betul pada Nabi ni. Jadi sampai peringkat Nabi nak tidur, belakang-belakang rumah dia penuh dengan orang berkampung nak tengok Nabi macam mana, paparazzi lah. Terlampau ramai sangat. Jadi Nabi kadang macam mana nak ada privacy dalam hidup. Tapi Allah Ta'ala sebut, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
Tapi Muhammad, engkau bersabar sajalah dengan perangai dan gelagat mereka itu sampai nanti engkau keluar berjumpa dengan mereka, dan itu lebih baik bagi mereka. Jadi mereka dah sibuk di luar nak jumpa engkau. Tunggu siang esok engkau pergilah jumpa sekejap. Salam, tanya khabar. Ini surah Al-Hujurat ayat 4 sampai 5. Yalah, bila jadi orang yang popular, jadi selebriti, memang itulah kenyataan hidup. Sebab itu saya ramai kawan-kawan yang penceramah yang terkenal-terkenal. Saya tak adalah popular sangat. Facebook tak ada, apa tak ada. Ya ini semua Facebook follower 1 juta pun ada. Kalau Datuk Kazim 1 juta follower dia. Siapa lagi? Datuk Siti Nurbahayaah 1 juta. Ratus ribu follower, peminat kan main ramai. Saya Facebook pun tak ada, face to face lah, nak ajak mengetih sudah lah, malas aku nak melayan-melayan Facebook. Kalau tuan-tuan jumpa saya dalam Facebook tu semua tak siapa-siapa, saya pun tak tahu. Dia buat akaun nama kelab Ustaz, tak bila-bila aku buat kelab aku pun tak tahu. Ramai pula mengikut je, la ilaha illallah. Like saya scrolling lah, apa benda lah korang siap nanya hukum hakam. Kesian lah akaun tu, akaun nipu. Biarlah macam mana, saya tak gemar. Tapi kawan-kawan yang popular ni memang sian dia orang. Yalah, orang dah terkenal, keluar pada rumah orang ni orang nak bergambar macam-macam. Akhirnya saya kata pada dia orang, hidup ni kalau nak bebas, jangan jadi bintang, jadi binatang. Dah tahu tak suka orang kenal, siapa suruh jadi penceramah? Ajar je lah masjid pakai CCTV, jangan masuk TV, jangan buat Facebook, buat biasa-biasa. Tak tahu orang suka ke orang benci, lantak je lah awak mengajar je lah. Berapa orang, 5 orang pun 5 orang lah. Apa sibuk sangat. Jadi apabila dah dikenali kumon dia orang, itu normal. Nabi begitulah hidup dia. Orang keliling, tapi Allah Ta'ala sebut sabarlah. Ini sabar dalam hubungan kemasyarakatan. Macam kita jadi yang berhormat. Yang berhormat tak nak kumun dia orang, baik tak payah jadi yang berhormat. Ni contoh saja. Sebab bila isytihar saja pilihan raya hari tu, ramai orang kampung yang hampir pengsan kerana berjumpa balik dengan yang berhormat yang 5 tahun tak jumpa. Tiba-tiba muncul. Ni cerita di Kuantan, bukan sini. YB hidup lagi. Ya, saya masih hidup lagi. Ingat YB dah pergi mondok di mana, pesantren mana, lama betul tak jumpa, sihat lagi rupanya. Itu tanda-tanda alamatul kubra lah kalau dia muncul balik tu. Ada YB yang tak nak apa nama belanja orang. Jadi YB tak nak belanja tak boleh, memang kena belanja. Ada di Kelantan dulu ada satu YB, orang panggil dia YB ikan buruk. Orang kampung panggil dia YB ikan buruk. Saya pun pelik kenapa panggil YB ikan buruk. Dia ni bila melawat kawasan, dia lalu kawasan kedai-kedai ni. Jadi orang kampung kalau mengetih, nampak YB memang dipanggil lah. YB, minum air YB. Bukan panggil minum air, tolong bayar. Sudah YB gaji bukannya besar sangat, 4-5. Jadi dia kata kalau aku masuk satu kedai, ada 10 meja, dia dah darab dah. Ini baru kedai pertama, selang satu tu kedai lagi. Jadi macam mana nak mengelak belanja orang kampung? Tak balik kampung langsung, alamat tak ada masa depan. Jadi dia pun setiap kali dia balik kawasan, lalu kat kedai, YB minum air. Minta maaf nak cepat, ada ikan dalam kereta takut buruk. Bila dia ulang benda yang sama, orang pun jadi tak percaya dah. Dalam lekat YB ikan buruk. Dia takut ikan buruk dalam kereta. Janganlah menipu begitu. Tapi tahanlah daripada menipu dengan menunggang ibadah. Ada YB minum air. Minta maaf nak puasa. Tak puasa apa pagi tadi mencekik kita. Dia boleh kata dia puasa. Baik beritahu nak pergi umrah ni yang baik senang. Jangan nipu atas nama ibadah. Sebab itu susah jadi yang berhormat tuan-tuan. Siapa yang nak jadi fikirlah masak-masak. Kau ada yang dah tempah bus jaket lah, belum berjiran, perangai jiran macam-macam, sabar. Itu kemasyarakatan. Bila cerita jiran ni tuan-tuan, ada satu kisah dalam kitab Is'adur Rafiq wa Bughiyatus Sadiq. Ada satu ahli sufi namanya Sahal bin Abdullah Al-Tusturi. Dia duduk rumah,
tingkat atas Majusi, tingkat bawah dia. Rupanya rumah dia, bilik air ataupun tandas orang Majusi ni, dia ada leaking, ada bocor sikit. Bocor yang sikit-sikit ni, tapi menitik lah. Menitik dalam rumah dia. Tak pernah sekali pun dia komplain. Bahkan dia tadah berdi hari-hari. Air taklah kotor, air bilik air macam tu je. Dia tadah air. Sampailah satu ketika dia jatuh sakit. Orang ziarah dia, termasuklah jiran Majusi dia ni datang ziarah. Dia terkejut, dia masuk rumah ustaz ni, banyak baldi dengan besin. Tanya, ustaz ni tak ada air bocor rumah saya ke? Lah ngapa tak beritahu? Benda sikit saya panggil orang buat waterproofing ke apa yang patut. Jawab dia, saya ni nak dapat manfaat daripada hadis. Hadis apa? Nabi saya pernah cerita, salah satun yuhibbuhumullah. Ada 3 golongan yang jadi kekasih Allah. Salah satunya ar-rajulun yakunu lahu jarun yu'zihi jarhu fayasbir ala azahu. Salah seorang yang kekasih Allah adalah orang yang berjiran dengan seorang jiran yang menyusahkan dia atau menyakitkan hati dia, tapi dia bersabar dengan kesusahan itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kita bila baca hadis-hadis begini, jiran kita lah, ada orang dia ni tak reti hidup bermasyarakat agaknya. Pasang radio kuat-kuat, menjerit macam King Kong. Satu keluarga, suami, isteri, anak-anak, semua suara King Kong semua. Lepas tu anak dia ramai, parking kereta macam kampung ni dia punya. Ni contoh, ni cerita orang Kuantan, bukan cerita orang sini. Parking sampai orang lain pun tak boleh nak letak kenderaan. Buang sampah di rumah orang. Rumah dia bersih sebab sampah semua dia letak kat rumah orang. Orang macam ni kita sakit hati. Tapi kalau kita sabar, maka kita jadi kekasih Allah. Ini yang dikatakan sabar menghadapi kerenah masyarakat. Marilah kita belajar bersabar. Hari ini tuan-tuan, saya lihat ramai orang kita suka marah. Marah saja. WhatsApp tak ada, marah. Facebook tak ada, marah. Wi-Fi tak ada, marah. Ni pula kita tak lama lagi nak menyambut raya. Hari Sabtu ni tengok anak bulan 5 hari bulan ni, tengok anak bulan dah mula rupa bulan-bulan yang akan muncul ni. Jadi kita pun bila makin dekat raya, banyaklah mesej WhatsApp, dalam Facebook video macam-macam. Orang akan menimbulkan kemarahan. Nak suruh kita marah balik. Ingatlah bahawa marah ini tidak menyelesaikan masalah. Itu tak dapat redha Allah. Ada satu analisis saya pernah baca, kalau tuan-tuan masih ingat, ni cerita bola lah. Dulu kita pernah pasukan Harimau Melaya menang bola 3-2. Masa tu kita lawan pusingan kelaikan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Kita lawan di Stadium Gelora Bung Karno di Jakarta. Masa tu yang menyumbang untuk kejayaan pasukan kita adalah pemain naturalisasi pertama Malaysia, iaitu Muhammadu Sumareh. Sumareh dia dapat jinsiah atau warga negara Malaysia. Katanya Sumareh ni asal daripada Jerantut. Katanya lah, tak tahulah. Katanya keturunan Mat Kilau jugalah. Saya pun tak pasti juga ni. Sebab takkan dia dapat jadi warga negara, mesti dia ada 2 gol. Malaysia menang 3-2. Dan Malaysia kali terakhir Malaysia di Jakarta tahun 2004, jaringan 2-1, masa perlawanan separuh akhir pertama Piala AFF Suzuki, kalau tuan-tuan masih ingat. Bila pasukan kita menang lawan Indonesia di Gelora Bung Karno, semua orang heran. Macam mana pasukan Malaysia boleh menang? Menang dengan Indonesia biasa, tapi menang di Gelora Bung Karno itu luar biasa. Sebab itu stadium keramat dia. Umpama Selangor mengalahkan JDT di stadium JDT, seolah-olah begitu. Kalau mengalahkan JDT di Kota Baru, itu biasa. Tapi mengalahkan di Gelanggang Keramat ini luar biasa. Sampai orang Indonesia heran, kenapa dia boleh menang? 2 kali lawan dia menang juga. Ada satu analisis daripada Pak Arif Bawomo Surya. Dia ni wartawan senior dalam Kompasiana. Saya selalu baca Kompasiana. Dia punya analisis menarik. Kata dia, negara kita kalah, Indonesia, negara kita kalah
Kerana motivasi kita bermain ketika itu adalah motivasi yang berlandaskan kepada benci dan dendam. Benci dan dendam adalah energi yang sangat negatif. Bayangkan 80,000 penyokong bola sepak negara Indonesia datang ke Stadium Gelora Bung Karno bawa energi negatif, bawa sifat benci, dendam, kesumat dan marah. Julung-julung kali pemain Malaysia masuk padang daripada bilik persalinan naik barakuda. Barakuda ni kereta kebal kecil. Mana ada dalam sejarah dunia orang masuk padang naik kereta kebal? Kita je. Sebab kita dah kena first time dulu, kita keluar, penyokong dia baling macam-macam. Baling air mineral dengan gudang garam Suria di Jarum Super, baling dengan nasi ambeng, engkong, ungkep, botok-botok, semua ada. Dia baling semua. Dia macam benci. Kalau marah lain, dia macam meluat. Meluat sangat. Dia baling kita macam-macam. Maka kata Pak Arif Baumo Surya, orang yang hadir dengan energi negatif, Allah tidak akan bersama dengan mereka. Itulah sebab mengapa pasukan negara kita kalah, kata dia. Sebab itu dalam perjuangan, berjuang kerana marah okey lagi, jangan berjuang kerana benci. Benci ni tak dapat redha. Allah dia tak suka kebencian. Benci ni setan. Baik itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia pernah jatuhkan satu musuh dalam peperangan. Dia nak tebas dah leher musuh ni. Baru dia nak tebas, musuh ni ludah muka dia. Pui. Ali tinggalkan dia. Musuh ni pelik. Ali, apasal kau tak habiskan saja riwayat aku? Aku lebih sanggup mati di tangan kau daripada hidup orang kata aku kalah dengan kau. Ali kata, memang aku nak bunuh kau tadi. Tapi aku baru nak bunuh kau ludah pula muka aku. Apa kena-mengena? Masalahnya, masa yang first aku nak tikam kau tu, aku ikhlas kerana Allah. Tapi bila kau ludah muka aku jadi bengang pula kau ludah muka aku. Aku tak nak bunuh kau kerana aku bengang pada kau. Halusnya dia menjaga niat dia. Sebab itu janganlah marah-marah. Olok-olok burung di laut, ogak-ogak burung di bukit. Senyum manis bagai di raut, jadi penawar hati yang sakit. Jadi kita pun nanti jangan marah-marah. Banyakkan sabar. Bagaimanakah kesabaran Nabi SAW? Ini kita bincangkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ahsanan nasi khuluqan, lam yakun fahishan wala mutafahishan, wala sakhaban fil aswaq, wala yajzi bisayyiati sayyiata, walakin ya'fu wa yasfah. Kata Aisyah, Nabi ni orang yang paling bagus akhlaknya. Tak pernah berkasar dengan orang, tak pernah buat benda tak elok, tak pernah tinggi suara, tak pernah menjerit-jerit di pasar malam, pasar tani, pasar Rabu atau apa juga pasar. Dan dia balas, dia banyak sabar. Tapi ini bukanlah bermakna Nabi tak pernah marah. Ini kena dipahamkan betul-betul. Nabi juga manusia serupa kita. Nabi ni manusia biasa macam kita, tetapi dia ni limited edition. Dia tak sama macam kita. Dia manusia juga, tapi dia limited edition. Tak ada dah orang spek macam Nabi. Dari segi emosi, dari segi biologi, fisiologi sama. Dan Nabi sendiri mengakui, innama ana basyarun. Aku ni manusia macam kau. Arda kama yardal bashar. Aku gembira sebagaimana orang boleh gembira, wa aghdab kama yaghdabul bashar. Dan aku juga boleh marah sebagaimana engkau orang semua pandai marah. Nabi pun ada marahnya, tapi kesabarannya lebih banyak daripada marahnya. Adakah Nabi tak pernah marah? Tidak, Nabi pernah marah. Sebab itu Imam Bukhari dia buat dalam kitab sahih dia satu bab, babul ghadabi fi mau'izati wa ta'limi iza ra'a ma yakrahu. Dia buat satu bab marahnya Nabi apabila dia menengok benda tak kena dengan agama, ataupun ketika dia nak membetulkan benda yang dia tak suka. Ada babul ghadab tu, ada bab marahnya Nabi. Apa contoh Nabi pernah marah? Ada. Contohnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada diceritakan, pernah satu ketika sahabat mengadu pada Nabi pasal imam baca panjang. Masa tu Nabi outstation, jadi imam di masjid digantikan dengan sahabat lain. Bila orang lain jadi imam, baca menjela-jela panjang.
Nabi balik pada outstation, dia orang pun datang jumpa mengadu pada Nabi. Bila dia mengadu, ya Rasul, la akadu udriku salata mimma yutawwilu bina fulanun. Ya Rasulullah, sepanjang peninggalan tuan, imam yang bertugas baca yang betul ya Rasulullah, tak larat kami jadi makmum. Ketika itu kata Ibn Mas'ud, fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin asyadda ghadaban min yauma izin. Kami ketika itu melihat Nabi sangat marah. Kenapa? Yang ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak memberi laluan sebentar kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini. Kami mohon izin pada jemaah untuk menganjakkan sedikit sembahyang isyak kita, untuk saya habiskan sedikit syarahan pada malam ini. Tadi kita bercerita tentang sifat sabar Nabi. Nabi penyabar, tapi bukan imam-imam yang bertugas membaca terlampau panjang. Lantas Nabi ketika itu kata Ibn Mas'ud, fama ra'aitu Nabi fi mau'izatin asyadda ghadaban min yauma izin. Itulah aku tengok Nabi paling marah keadaan dia. Muka dia berubah. Tiba-tiba kata Nabi, faqala ayuhan nas, sekalian manusia, innakum munafiruna, perangai engkau semua ni menyebabkan orang jadi lari daripada agama. Faman shalla bin nasi falyukhaffif, siapa-siapa jadi imam ringankan sembahyang. Fa inna fihimul marida wad dha'ifa wa zal hajati, sebab yang jadi makmum bukannya semua kuat macam engkau. Ada yang lemah, ada yang warga emas, ada yang OKU, ada yang Ubay bin Ka'ab. Jadi ini juga peringatan untuk kita selaku pegawai-pegawai di masjid. Jangan baca terlampau panjang, walaupun kita Al-Hafiz. Sebab yang belakang kita ni tak ada Al-Hafiz, Al-Haf je semua tu. Tak ada pis, separuh ada. Al-Habis lagi lah ramainya. Boleh nak baca panjang, tapi untuk solat-solat yang dituntut untuk baca panjang. Contohnya sembahyang subuh. Sembahyang subuh tak boleh lah qul huwallah. Orang baru bangun tidur, kadang nak kejar sembahyang lagi. Itu mesti mau panjang sikit. Kalau sembahyang subuh, macam kalau ikut sunnah, kata Amr bin Haris radhiyallahu an, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri idza syamsu kuwirat. Nabi biasa kalau sembahyang subuh membaca surah At-Takwir, Iza Syamsu Kuwirat. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, juzuk 30. Berapa ayat? 29 ayat. Jadi panjang jugalah. Nabi biasa kalau sembahyang subuh baca Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah 96 ayat. Ada masa membaca surah Al-Mu'minun 118 ayat. Ada masa membaca surah Tur 49 ayat. Ada masa membaca surah Ar-Rum 60 ayat. Ada masa Nabi membaca surah Yasin pun ada 83 ayat. Pecah dua lah, rakaat pertama, rakaat kedua. Tapi yang paling popular Nabi suka baca surah As-Saffat ayat 182 ayat. Sehingga kata sahabat, walaupun As-Saffat tu panjang, tapi sebab kami dah biasa, kami anggap tu bacaan pendek bagi kami. Tapi solat yang lain itu terpulang pada kekuatan jemaah lah. Ukur kekuatan. Tapi jangan terlampau pendek. Kalau terlampau pendek, nanti makmum komplain. Imam pendek baca, izajah ya. Anak aku boleh jadi imam gitu. Tu sukarela dia tak mengata sangat. Sejak dia dengar JAKIM bagi 850 ni, dia one off lagi 1000 bajet baru ni macam-macam. Selangor lagi lah, banyak laginya kerajaan negeri. Dia dah start ngira-ngira imam punya jadual, ngira-ngira imam ni naik mimbar berapa kali sebulan. Rajin pula dia mengaudit dia tu, dia kira berapa kali baca. Jadi kadang menghadapi makmum yang suka memerhatikan poket tok imam ni susah juga. Jadi janganlah baca pendek sangat. Saya selalu bagi tips kat anak buah, jadi imam ni jangan baca pendek, jangan baca panjang. Tapi cari surah yang panjang, bacakan pendek. Maksudnya, jangan ambil surah yang orang makmum hafal. Nanti dia pelekeh kita. Wadduha, aku reti. Sebab dia hafal wadduha. Cari surah yang rare-rare.
Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah ba'duhum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadna bi ruhil qudus. Allahu akbar. Dia tak marah sebab dia tak pernah dengar ayat tu. Walaupun 4 ayat je. Ini teknik. Ini dipanggil teknik. Makmum ni payah. Makan cerita sini semua bagus semua. Hebat cerita masjid lain lah tuan-tuan. Jadi dia suka komplain. Dulu ada cerita dia tuan-tuan pernah dengar. Imam orang pencen. Jadi bila asyik kena komplain dengan makmum, orang pencen. Dia peduli apa? Dia letaknya jawatan. Aku letak jawatan, aku tak nak jadi imam. Mana yang kaki komplain, tolak jadi imam. Makmum komplain, kata imam ni baca pendek sangat. Baca surah-surah juz amma ke bawah ni, tak syok lah. Bacalah panjang sikit. Dulu masa masjid tu buat baca pakai mushaf, okeylah panjang. Tapi ada pula 2-3 orang kata semayang kita ni macam tak berapa sah sebab baca ni bukan semayang tarawih, semayang fardu. Kenapa nak baca? Jadi bergaduh pula dah nak baca panjang pendek. Akhirnya balik asal baca pendek je lah. Ada kaki komplain. Akhirnya imam orang pencen, jenis kecil hati, letak jawatan. Pejabat agama pening, tuan kadi pun pening nak mencari imam sekarang tuan-tuan, susahnya. Imam sekarang ni saya ingat macam mencari dia spesies terancam. Makhluk hampir pupus ada imam ni. Tak ada orang nak jadi imam. Dah ustaz-ustaz memang tak nak jadi imam. Belakang tiang ni semayang memang tak nak dah depan. Yang jadi imam semua polis pencen, cikgu matematik pencen. Ustaz-ustaz semayang sayup. Ni bukan cerita sini, cerita tempat lain. Jadi imam memang rare sekarang. Akhirnya jabat agama kata kita orang tak boleh nak hantar imam cepat. Lantiklah dulu siapa-siapa sementara kita dapat apa tu, dapat warrant untuk nak dapat bayaran apa semua ni. Okeylah. Akhirnya pakat-pakat apa kata kita lantik Pak Haji yang kaki komplain tu jadi imam. Dia banyak nak cakap orang ni deram tak betul lah, ni tak betul. Cuba try sekali dia. Bacaan orang dia komplain, ayat orang tak betul, dia kuat komplain. Akhirnya tolak dia jadi imam. Dia okey je. Tolak jadi imam. Semayang pertama dia jadi imam, semayang isyak. Sabbihisma rabbikal a'la. Wah, okay, level tinggi lah. Baca Sabbihis ni champion lah. Kriteria lah. Bukan semua orang hafal Sabbihis ni, panjang tuan-tuan. Tapi sebab mungkin hati tak berapa nak bersih, nak menunjukkan dia hafal ke apa ke. Sampai ayat wayatajan, dia diam. Tak ingat nak sambung apa. Wayatajan apa. Wayatajan batuk tu signal suruh sambung lah. Yang soal pertama ni semua veteran pop ye semua ni. Mana dia hafal je, semua buat pekak. Semua masa muda hero semua tu. Sekarang suruh aku sambung mana aku reti je. Semua buat tak dengar, buat pekak. Wayatajan. Ustaz-ustaz yang tahu duduk belakang tiang. Macam mana nak menyambung dari belakang menjerit-jerit? Wayatajan nak buat, takkan nak menjerit. Jadi semua buat pekak. Yang tu imam buat keras lagi. Wayatajan, wayatajan, wayatajan. Baru dia tahu. Wayatajan pun tak boleh nak jumpa sambung. Sedang dia sibuk wayatajan, wayatajan. Tiba ada satu makmum belakang. Dia sergah Tok Imam. Rukuk je lah Tok Imam. Dia pun rukuk. Tengah sibuk wayatajan dia rukuk. Padan dengan muka. Tengah rukuk dia mikir, aku ni Tok Imam. Takkan makmum suruh macam tu pula, tak betul. Dia jadi nak marah. Dia cepatkan semayang, rakaat kedua baca pendek, 3-4 habis semayang, terus pusing belakang, tak ada istighfar. Siapa suruh aku rukuk tadi? Imam dia memang gangster betul. Bodak yang suruh rukuk tu, rakaat kedua lagi lah, takut. Dia tahu ini imam ni garang tu. Jadi bukan senang jadi imam, bukan senang, susah. Tapi kalau tuan-tuan di masjid nak panjang, dia sebab dia semayang sunat disunahkan lama. Semayang fardu biar sederhana. Macam tarawih, tuan-tuan tak boleh komplain baca panjang sebab dia adalah semayang yang special. Dan kita pun dah bear in mind, memang setahun sekali ataupun sebulan saja kita akan semayang yang agak panjang. Tuan-tuan tak larat ambil kursi, silakan duduk. Walaupun tuan-tuan mampu berdiri. Semayang sunat dia ada special.
Sebab dia memang nak bagi panjang. Sembahyang fardu kita jangan panjang sangat. Kecuali masjid kita ada nak buat kempen khatam subuh. Ada banyak masjid sekarang dia buat kempen, dia panggil khatam subuh. Kita bawa dalam sembahyang tiap-tiap pagi satu makrok. Satu makrok. Satu makrok ni satu muka suku atau satu muka setengah. Kalau kita konsisten tiap-tiap hari satu makrok, dia satu juzuk 8 makrok. Jadi setiap 8 hari kita khatam satu juzuk. Kami pernah buat tiap-tiap hari kita khatam 30 juzuk 8 bulan. Dalam sembahyang subuh. Itu agak panjang lah, satu muka suku, satu muka setengah. Tapi subuh boleh, maghrib jangan buat. Sebab jemaah yang datang maghrib, saya selalu panggil jemaah maghrib ni jemaah yang bukan regular, amatur. Dia mungkin datang nak dengar ceramah, singgah apa semua. Subuh ini warrior. Jemaah yang datang subuh kami panggil subuh warrior. Hulu balang, mat kilau betul tu. Kalau dia tak kuat dia takkan datang. Sebab subuh ni perlukan komitmen. Itu ramai orang pencen boleh datang subuh. Sebab orang kerja, dia nak kerja jam lagi, hantar anak sekolah, memang susah. Tapi kalau dia boleh datang, subuh warrior kita panggil. Jadi biasa subuh kita boleh buat satu makrok 8 bulan khatam. Ada masjid di Pahang itu, habis 8 bulan sambung lagi 3 kali khatam dah dalam sembahyang subuh saja. Dan pihak masjid pula sediakan sijil. Dia jemaah yang konsisten ni tak ramai, jadi dapat sijil. Seronok pakcik-pakcik tu gantung sijil di rumah, telah berjaya mengkhatamkan 30 juz dalam solat subuh. Imam sign, pegawai takbir agama sign. Kan main act dia. Supporting tak? Dah supporting dokumen. Semangat dia. Itu kita pengecualian lah, baca panjang sikit. Tapi sembahyang lain baca pendek sajalah. Masjid tuan-tuan bagi saya memiliki formula yang baik untuk baca panjang. Sebab syarat di Malaysia ni nak baca panjang, nombor 1, PA system mesti sedap. PA system sedap, makmum boleh duduk lama. Kalau imam sedap, PA system tak sedap, tak ada. Tak daya tuan-tuan kalau kita jumpa masjid PA system meletup-letup pada mula sampai habis Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam jual ubat semalam lah, tak daya kita. Tak daya. Masjid memang kena keluar duit. Untuk PA system kita kena pelaburan. PA system tidak murah. PA system ni beli kita mampu, barang-barang dia kita boleh beli. Tuan-tuan pergi kedai elektronik banyak jual. Tapi PA system ni dia bukan semata-mata speaker, PA system, mikrofon, tak. Dia kena ada orang pandai. Orang pandai namanya sound engineer. Kita kena panggil sound engineer untuk buat rawatan akustik. Dia macam buang jin juga tuan-tuan. Dia kena buang semua benda. Dia ada benda dia pandai lah, bukan bidang kita kan. Macam Masjid Negeri Shah Alam 1.2 juta baru dapat bunyi solid. Masjid Negeri Pahang, masjid kita orang 400,000 kat setengah juta keluar duit. Bukan duit kita masjid pun, minta Seri Azmin Ali. Pandai-pandai tuan-tuan minta. Kat pilihan raya ni buat surat je. La ilaha illallah. Saya kalau duduk kat Putrajaya hari-hari saya pergi pejabat menteri. Menteri ni sayang sikit Tuan Seri. Pakai duduk Kuantan jauh. Saya baik Azmin Ali datang sembahyang Jumaat, aku hulur surat. Tuan Seri, PA system meletup lah. Bagi duit sikit masuk surga. Okey lulus. Dia bagi 3 juta. 400,000 untuk PA system, balance tu rewiring balik. Sebab kita orang ni bocor ni, meletup, bahaya ni, selalu blackout, tendang ni. Ya, bagi 3 juta. Dulu duit federal. Untuk masjid, beli PA system. Kalau Perdana Menteri lagi senang. Datuk Seri Semai Sabri dia jenis tak kisah. Tuan-tuan ulu kan. Benda ni, masjid. Lulu, ICU, KP, ICU. Lulu. Sudah-sudah duit masuk lain kawan masjid. Tengok-tengok, 250,000 datang pada mana? Kita pula tak tahu. Punya mudah kat raya ni lah. Baik minta cepat. Jangan minta peribadi, minta tanah buat apa. Ni untuk masjid. Untuk masjid. Jadi PA system kami 400,000. Datuk Seri Azmi Ali belanja. 400,000 tu pun kontraktor tu kata kalau lagi tambah 300,000 lagi sedap buka ni. Macam-macam nak tambah 100 hari tu tak nak minta. Tak aku minta kita kerja ke 400 dah pasal nak 300 lagi. Pelan hidup Tapi memang sedap tuan-tuan. Dia ada alat tu, dia panggil auto tune. Nah ni orang pandai speaker dia senyum. Yalah dia bidang dia. Kita ni ustaz-ustaz bukan je reti. Auto tune tu kalau tekan
Macam artis rakam album, tuan-tuan ingat semua sedap ke suara? Mana ada sedap? Semua nyanyi pampir sekali. Tak ada out ke laut juga. Tak ada dalam album kau main sedap, bunyi napas pun ada. Kan ada jutawan kosmetik seorang, saya tak sebutlah nama. Nyanyi sumbang tapi buat album sedap. Apa sebab? Auto tune. Kami baru kenal alat tu. Saya di masjid ada 6 imam. 3 sedap. 3 imam saya tu memang qari Quran. Dia memang geng qasidah ya hanana, memang sedap suara. Jadi saya tak risau sangat dia orang. Pakai hela pun sedap tu kalau jadi imam. Lagi 3 saya ada masalah sikit. Dia deaf tone sikit. Kalau saya dengan dia, saya sedap sikit daripada dia orang. 3 orang. Dengan yang qari tu saya kalah lah. Tapi penangan benda mahal. 3 orang yang suara tak berapa okey ni, juruteknik tu dia ambil suara dulu. Okey, ustaz cakap apa-apa je cakap. Cobaan suara. Dia ukur lah to the safe. Ustaz nanti nak bertugas, ustaz tekan nombor ni. Ni nombor ustaz, nombor 1. Ustaz seorang lagi nombor 2. Ustaz yang sumbang seorang lagi nombor 3. Tekan, jangan tukar orang punya. Okey. Dia orang pun tekan. Memang sedap tuan-tuan. Bayangkan, jangankan mengaji, batuk pun sedap. Ya. Ada saya test malam tu maghrib. Saya suruh dia jadi imam. Kerja jadi imam aku nak test bunyi PA system. Soft, rapatkan soft. Aham. Batuk dia delay. Kata macam mana dia setting jadi sedap ni, batuk dia sedap. Ya. Jadi nombor 1 PA system kena sedap. Tengok Mekah macam mana. Mekah walaupun nampak tu Arab ni tak apa senonoh, PA system dia 100%. Tak ada kompromi. Mana pernah humming. Tuan-tuan yang selalu pergi ke Mekah, tak pernah sekali humming. Dia ada technician, dia ada sound engineer. Sound engineer mustahak. Sebab itu ada konsultan. Belah Kuala Lumpur ni tuan-tuan untung. Kita orang nak panggil orang Kuala Lumpur, kos tinggi. Lepas tu tuan-tuan dekat sini lagi senang panggil. Panggil dia konsult je dulu. Okey, Pak Haji kena pasang apa? Dia ceritalah. Berapa harga? Tuan-tuan buat kertas kerja. Dia tengok sini, ni tak boleh. Kita kena tampal. Macam dulu kan, masa zaman jamming, studio kita tampal sarang telur kan. Sebab dia adalah benda sarang telur dia tu. Dia kedapkan bunyi suara kita. Sound engineer. Jadi sekarang saya di masjid, saya dah ada seorang pegawai untuk khas JAV, Juru Audio Visual. Kita minta dengan SUK, Jabatan Contract of Service, nak kena ada seorang pandai. Ustaz jangan buat mandai, ni bukan bidang kau. Engkau halal haram, yes, kau champion. Kitab hadis, kau punya makanan. Ini dunia teknikal. Kena cari satu orang JAV, Juru Audio Visual. Jadi di masjid saya sekarang dah ada sound engineer. Tapi sebenarnya masjid tu sound engineer saya sendiri. Bukan saya pandai tak, kerja saya sound engineer. Engineer yang lembab-lembab tu saya sound. Engkau ni lembab betul ya? Aku dah cari duit ratus ribu, takkan kata boleh selesai. Lain letup-letup. Sorry bos. Jadi saya sound engineer. Kerja baru imam besar, sound engineer. Jadi nombor 1, nak sedap masjid, sound engineer, PA system. Nombor 2, dapat imam sedap. Imam yang bacaan bagus, kalau boleh qari Quran, hafiz, good looking, handsome. Itu ada tambah bonus. Handsome kalau lawa cantik tuan-tuan, muslimat belakang buat live TikTok. Iya, bukan tak berlaku. Boleh tak kami nak tumpang taruh kamera depan? Ada apa? Nak buat live TikTok, nak tengok imam. Sampai begitu. Dia minat. Tu yang ketiga, masjid kena aircon lah. Aircon dah ada dah. Masjid PA system bagus, imam bagus, tak ada aircon. Menggelisah makmum bila lah nak ambil. Peluh sampai buku lali, tak daya kita. Jadi tuan-tuan dah ada formula itu. Jadi mudah-mudahan satu hari esok bolehlah kita buat khatam subuh ataupun bacaan satu makra'. Ini benda yang boleh menambah nilai ibadah. Benda tak wajib tapi seronok. Jadi balik kepada bacaan panjang tadi, jangan panjang sangat, jangan pendek sangat, sederhana. Nabi tak kenal imam terlampau panjang. Contoh kedua, Nabi SAW pernah merasa marah ketika privasinya diganggu. Dia diganggu. Ketika itu kata Jabir radhiyallahu anhu, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqaqtul baba faqala man dha faqultu ana faqal ana ka'annahu karihaha. Hadis Bukhari Muslim.
Kata Jabir, aku pernah pergi rumah Nabi sekali. Aku ketuk pintu rumah dia, beri salam. Kemudian Nabi tanya, siapa? Aku pula jawab, ana, saya lah. Nabi cukup pantang kalau tanya siapa tu, dia jawab, saya. Nabi dari dalam rumah berkata, ana, ka'annahu karihaha. Kata Jabir, aku rasa dia tak suka aku datang ni. Rupanya Nabi, dia cukup pantang orang tak perkenalkan diri. You must introduce yourself, terutama bila call orang. Assalamualaikum, ni Ahmad ni, kenalkan dia. Itu sunnah. Ramai orang dia perasan popular, dia call orang, dia ingat semua orang save nombor dia. Bila orang tanya ni siapa? Tak save ke nombor I? Sampai hati, la ilaha illallah, kau ingat aku tak ada kerja lain nak save semua orang yang aku telefon. Saya kadang dengar radio sian. Kalau DJ, kalau radio pukul 3, radio KL, radio Selangor, radio Negeri Sembilan, pukul 3 kan segmen orang kampung boleh telefon. Macam-macam siaran ada. Kesian DJ ni sabar dia tinggi betul. Halo, ayah siapa cakap tu? Takkan tak kau nami kau lepas dah telefon dah. La ilah main teka-teki pula dah. Macam mana lah DJ tu boleh berhadapan dengan orang-orang yang memang Nabi dia cukup tak suka orang, dia tak memperkenalkan diri. Jadi bila kita datang rumah orang, ketuk pintu, Assalamualaikum Haji, ni Haji Ahmad ni, kenalkan dia. Walaupun kita dah popular, ni sunnah. Jadi Nabi marah. Namun tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, walaupun Nabi ni ada marahnya, tapi kebanyakan masa Nabi lebih banyak sabar dan senyum berbanding marah. Marahnya ada, tapi sabarnya lebih banyak. Kata para ulama, Nabi payah nak marah dalam masalah yang menyangkut urusan personal atau pribadi. Nabi hanya akan marah bila peraturan agama dilanggar. Dalam hal personal, on regular basis, kerja sehari-hari, Nabi tak ada marah. Sehingga kata Anas bin Malik, khaddamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin wala lima sanata wala alla sanata. Aku 10 tahun kerja dengan Nabi, tak pernah Nabi berkata kepada aku, dan tak pernah pula dia kata kepada aku wala lima sanata, kenapa kau buat macam ni, kenapa kau buat macam ni, kenapa kau buat macam ni. Dan tak pernah juga dia kata ala sanata, tidakkah engkau buat, tidak engkau akan buat. Tak pernah sekali. Hadis Bukhari Muslim. Baik itu mengambil semangat hadis ini, kalau kita di pejabat pun janganlah marah anak buah yang buat kerja. Anak buah yang kita marah tu, itu tanda dia buat kerja. Kerana hanya orang buat kerja je akan buat silap. Anak buah yang tak pernah kena marah bukan tanda dia hebat, maknanya dia gaji buta tuan-tuan, tak ada kerja buat. Lepas tu tak pernah kena marah. Maka janganlah marah kepada anak buah yang buat silap. Itu tanda dia buat kerja. Kita suruh dia buat paperwork ke apa, tapi ada silap, kita marah. Sedangkan itu tanda dia bekerja. Yang tak bekerja ramai lagi. Yang datang pagi punch card, balik petang duduk office baca surat khabar, ramai lagi. Yang tak apa-apa, wujuduhu kal adam, ada serupa tak ada, datang tak menambah, pergi tak mengurang. Berapa ramai di pejabat kita yang tak ada sumbangan, memanglah tak pernah buat salah. Jadi jangan marah kalau anak buah buat salah. Akan diberi pilihan memilih bidadari mengikut seleranya sendiri. Man qazama ghaizan wa huwa qadirun an yunfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu Allah minal huril ain ma syaa. Mana-mana orang yang mampu melepaskan marah tapi dia masih bersabar, maka pada hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan semua makhluk dia, dan Allah akan beri kepada dia pilihan, pilihlah mana-mana bidadari yang kau hendak. Orang lain dapat bidadari ikut apa yang dah disediakan saja. Mana stok sedia ada. Stok sedia ada. Tapi untuk orang yang menahan marah, dia boleh custom made. Mana agak dia ada album ke, dia tengok boleh pilih lah satu-satu. Contoh saya pun tak faham macam mana dalam cermin boleh pilih. Dalam katalog agaknya ya, boleh pilih. Orang lain tak boleh pilih. Apa ada kau kena ambil. Ayuh belajar tahan marah. Teringat saya arwah Piramli,
Dia ada mengajar kita macam mana nak menahan marah menerusi filem Tiga Abdul. Dalam Tiga Abdul ada watak Sadik Segaraga, saudagar barang-barang purba. Sadik Segaraga dia berpakat dengan dia punya lawyer buat perjanjian untuk nak menipu Abdul Wahab dengan Abdul Wahid. Iaitu kalau mereka marah, mereka punya harta kena jual, kena rampas dan mereka akan kena jual. Jadi Abdul Wahid dengan Abdul Wahab ni tak berapa cerdik, dia sign sebab nak kahwin dengan anak Sadik Segaraga. Akhirnya Abdul Wahab tengok abang dia dah kena jual, harta semua rampas. Dia buat pula satu lagi perjanjian lawyer, kalau Sadik Segaraga marah, dia pun akan dijual. Sadik Segaraga ingatkan Abdul Wahab ni bodoh. Dia kata abang dia aku jual, setakat adik dia ni time dia aku jual. Rupanya Piramli kan hero, mestilah menang. Jadi dia pergi sign pula dah surat tu. Rupanya dia nak kenakan ayahanda mentua dia. Habis dia lelong ni harta orang tua tu. Kedai dia barang-barang purba habis licin. Licin. Sampai kata Abdul Wahab, licin macam kepala bapak mentua aku, katanya. Habis licin. Datang Sadik Segaraga. Abdul Wahab, bapak marah. Tak, seronok. Takut kena jual. Sampai begitu, bukan senang nak menahan marah. Takut kena jual barulah tak marah. Marah ni perasaan normal. Tuan-tuan, malam ni bukanlah saya nak mengajak tuan-tuan jangan marah langsung. Nabi pun ada marah. Marah ni normal. Setiap manusia ada perasaan marah. Setiap makhluk ada perasaan marah. Kucing kesayangan kita di rumah tu pun manja macam mana pun dengan kita, yaw keliling kaki kita dia berpusing. Tuan-tuan pijak ekor dia sekali, melompat jadi rimau, nyaw, dia marah kita. Apa sebab? Marah itu normal. Manja macam mana pun. Isteri ada marah dia, anak ada marahnya. Dan sememangnya marah ni ada masa diperlukan. Sebab secara psikologi, marah boleh mencetuskan tenaga. Orang nak sukan boxing, gusti, tinju, kalau dia tak marah, dia tak sampai hati nak melepaskan penumbuk kepada lawan dia. Sebab aku nak pukul dia, buat apa aku tak marah. Tapi dia kena marah, dia baru boleh pukul. Jadi macam mana nak bagi dia marah? Jurulatih mainkan peranan. Jurulatih masa dekat sudut gelanggang, dia akan maki orang tu, maki, kutuk mak bapak, kutuk isteri, nak bagi marah. Jadi peninju ni takkan nak tumbuk jurulatih dia. Jadi yang tukang ganti dia lawan dia. Itu cara dia nak bagi dia. Aku tu pun nak jadi-jadilah. Marah itu energi. Bahkan kalau kita nak menolak kereta rosak, takdirlah ada jemaah kereta rosak habis majlis ni Kang. Tuan-tuan kalau nak tolak kereta dengan senyum-senyum tak boleh. Nak tolak kereta pun kena marah. Ya, di besi apa jenis besi lah. Ya. Barulah boleh bergerak kereta itu. Artinya marah ini energi. Sebab itu Nabi kita dia ajar kawal marah, bukan hapuskan. Hatta kita masuk tarikat tasawuf sekalipun, kontrol nafsu daripada nafsu paling teruklah, nafsu amarah bisu, nafsu lawamah, kontrol sampai mutmainnah, nafsu yang paling murni sekali. Tapi tak ada satu disiplin yang boleh hapuskan marah. Dia hanya boleh kawal saja. Sebab itu Nabi pun didik kita kawal marah. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang handal bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengawal diri ketika marah. Hadis Bukhari Muslim. Justru itulah orang tua-tua ajar, marah biar bertempat, jangan marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Jadi marah biar bertempat. Marah berlebihan boleh menyebabkan kita jadi gila, sakit jiwa. Dan ini ada dibuat kajian. Di Malaysia sekarang setiap 9 manusia yang kita jumpa, seorang tu sakit jiwa. Dalam masjid ni ada sakit jiwa. Tapi sebab dia makan ubat, dia okey sikit lah. Cuba ubat dia habis ni kan, dengan ceramah-ceramah kena dengan dia. Kita bercakap, dia bercakap, kita bercakap, dia bercakap. Banyak tuan-tuan kita kena di masjid surau. Biasa orang-orang yang murung,
Orang yang ada masalah mental, masalah jiwa ni, dia mana nak pergi masjid. Di sini dia cari ketenangan. Tapi ada hari ubat tak bawa, dia punya mengamuk, mengaku Imam Mahdi pun ada. Ada sekali di masjid kita orang dulu, dia ubat dia habis ke apa tak. Masa okey dia okey, baik sangat budaknya. Tapi time ubat kemurungan dia tu tak ada, dia nak jadi imam. Nak jadi imam. Saya nak jadi imam ustaz. Tak boleh, kita orang dah ada imam dah. Saya nak jadi imam. Tak boleh, ni imam kerajaan bayar dah, grade 41 semua ni. Tak ada saya nak jadi imam. Kenapa kamu nak jadi imam? Saya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Oh, Imam Mahdi. Panggil guard, tangkap, simpan lah kat store sekejap. Dah habis semayang kan, lepaskan balik. Itu kalau di masjid saya memang ramai. Sebab masjid tengah bandar, macam-macam pesen orang. Ada seorang tu ada syok wayar sikit. Hari-hari datang masjid, dia semayang masjid, mandi di luar masjid. Mandi telanjang. Tua lah. Satu kerja lah guard nak kena tutup dengan kemah. Alah, bila lah nak sihat engkau ni. Alah, kita jagalah dia mana yang mampu selagi ada umur. Utama di negara kita. Dan unjuran sebab kenapa sakit jiwa ni banyak, orang marah-marah. Orang marah ni dia sakit jiwa. Dan orang marah boleh menyebabkan gemuk. Ini suka juga kajian ni saya baca. Ada satu kajian yang dibuat oleh seorang penyelidik di University of Sydney. Dia buat buku Don't Go Hungry for Life. Penulis tu namanya Amanda Sainsbury Salis. Buku ni menarik. Dia cerita orang yang marah akan muncul satu fenomena dipanggil hungry. Hungry ni campuran antara angry dan hungry. Lapar dan marah. Ketika orang marah, dia tak sedar dia sedang melepaskan adrenalin. Disebabkan aliran darah daripada organ internal pergi ke otot, maka kita tidak dapat merasa lapar ketika kita marah. Kad adrenalin tadi dia berkurang, kita akan rasa perlu untuk nak mengisi kembali energi kita yang hilang, dan kita mula mendambakan makan makanan. Sebab itu bila kita marah, kita tak rasa lapar. Tapi bila kita sedang tempoh bertenang itu tadi, kita teringat pada makan. Jadi orang banyak marah, banyak makan. Ngunyah je kerja. Puak. Lama-lama gemuk lah. Ayuh banyakkan senyum, jangan marah-marah. Senyumlah, kerana senyum itu percuma. Marah penat, marah perlukan tenaga. Kita nak buat muka gangster, kena guna 43 otot pada muka. Tapi kalau nak buat muka senyum, 16 otot saja. Sebab itu orang marah-marah cepat tua. 43 otot berfungsi. Orang senyum awet muda, sebab dia ada 16 otot saja. Banyakkanlah senyum. Bagaimana Nabi mengajar ni di penghujung lah. Macam mana Nabi mengajar kita kalau kita marah? Pertama, Nabi mengajarkan apabila engkau rasa marah saja, inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu allazi yajid law qal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadis Bukhari. Kata Nabi, bila engkau rasa nak marah sangat dengan orang, dengan apa, memang nak marah betul. Tapi kan kalau mengamuk, kita ni dah tua, nama buruk, orang cakap perangai kita tak elok, panas baran. Jadi kita nak downkan kita punya marah, kata Nabi, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulanglah banyak kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu hadis Bukhari. Baik tu tuan-tuan, kalau tengah dengan orang tu tiba-tiba baca a'udzubillah banyak-banyak kali, tuan-tuan lebih baik tenang sajalah. Dia sedang menahan marah tu. Tapi tak tahu setakat mana dia boleh tahan. Sebab sabar ni macam kertas saja. Kalau kena api dia terbakar, kalau kena air dia koyak. Jadi standby lah, pasang kuda-kuda. Anytime dia mengamuk. Kalau dia dah start baca a'udzubillah. Yang kedua, Nabi ajar kalau kau marah, kau diam sajalah. Diam saja. Seorang yang marah jangan bercakap, supaya terhindar daripada celaan dan hinaan. Kerana telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Kata Nabi, iza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kamu tengah marah, diamlah engkau, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad
dan juga Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Sebab orang marah, dia tak waras. Sebab bila secara fisiologinya orang yang marah, darah tak pergi ke PFC. PFC ni prefrontal cortex. Otak kita ada struktur dia. PFC ni the thinking brain, otak berfikir. Darah tak sampai ke the thinking brain, menyebabkan orang yang marah akan buat keputusan yang tak waras. Sebab itu Jawa bagus. Kalau dia tak waras, mana physical, mental semua tip top, waras. Kalau orang Banjar sama juga, nak cari menantu, kata dia, menantu ni mesti ada 3 ras. Pertama beras, yang kedua waras, yang ketiga saya tak sebutlah, ramai kanak-kanak di sini, tuan-tuan fikirlah sendiri. Tak ada yang ketiga tu tak guna ke kahwin. Tapi salah satunya waras, katanya waras. Yang pukul isteri semua tak waras semua. Tak waras tu. Yang tikam mak sendiri tak waras tu. Sebab itu orang marah dia tak waras. Tuan-tuan, penceraian mesti berlaku masa marah. Saya dulu jadi kadi, saya kadi daerah Temerloh. Kadi ni, kadi bukan KD, KD main golf tu. Saya kadi, kat Selangor panggil PTA, Pegawai Tadbir Agama. Saya dulu PTA NCR, nikah cerai rujuk, tu makanan kita orang. Perceraian saya tengok 100% berlaku sebab bergaduh, marah. Takkan bercerai dalam asmara dana, tak ada. Bawa pergi Morib ke mana, yang cantiknya pantai, yang I love you, yang. Tapi saya rasa kita elok bercerai sajalah, talak satu. Tak, mustahil, impossible. Biasanya bercerai ni mesti marah-marah. Kami lah dulu masa jadi kadi, masa jadi pendaftar pernikahan perkahwinan ni, kalau orang bercerai lafaz soreh, tak ada masalah. Aku ceraikan kau, talak satu, kau berambut balik rumah mak bapak kau, settle masalah. Kita terus boleh buat proceeding. Tapi cerai yang jenis taklik, ini ada sikit pening. Dia marah, cakap berkias. Macam mana nak jatuh hukum? Nak kena cek, nak kena penat, tuan-tuan. Tu saya malas jadi kadi. Sakit kepala lah. Datang semua kes poligami. Aku pun tak poligami, kau pula berani poligami. Dan kau pening kepala, kau cerita ke aku. Tanya sedap, kata nak cerita ke aku. Pening kepala, sakit kepala lengung. Ngak-ngak kepala dengar masalah orang. Ustaz tak nikah saya lagi. Tuan-tuan ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Saya dengar masalah orang pun saya dah pening kepala. Ni pula menghadapi masalah tu. Dia satu kes taklik. Dia marah ke isteri dia, bergaduh-bergaduh. Budak-budak muda yang jenis tak kerti bahasa ni. Bergaduh laki bini, wah-wah. Bini tengah menggantung lansir, panjat tangga. Tak apa dia bergaduhnya. Masa marah, dia boleh cakap pasti, engkau jangan kurang ajar sangat. Engkau kalau turun daripada tangga, gugur talak satu. Tuan-tuan bayang orang tu tengah duduk atas tangga. Cerai taklik ni cerai bersyarat. Maknanya kalau dia turun tangga, jatuh. Tak turun, tak jatuh. Dah, lepas tu menyesal. Kenapa aku cakap macam tu? Orang telefon pejabat agama, macam mana nak buat? Datanglah penolong pendaftar, imam pergi cek apa semua. Satu kerja kita nak tolakkan kias dia tu tadi. Jadi sebab dia beritahu, kita tanya, awak cakap ingat, awak cakap apa tadi? Ingat betul-betul. Saya cakap kalau turun tangga jatuh talak satu. Confirm? Ya, confirm. Tanya pula isteri, betul dia cakap macam tu? Isteri ni masih pegang langsir ni. Dia kata kalau turun tangga gugur talak satu. Terpaksalah penolong pendaftar tu adjustkan sikit. Ambil kursi susun. So dia turun atas kursi. Sebab ayatnya turun tangga. Terpaksa satu kerja lah tuan-tuan. La ilaha illallah. Ni budak-budak muda punya kerja. Orang tua-tua dia cerai direct ya. Kau talak 3 lah, kau balik lah. Senang. Budak muda ni dia pantun-pantun, nyusahkan orang. Yang duduk weekend husband pun sama juga. Awak kalau tak sampai Kuantan pukul 12 tengah hari ni, gugur talak satu. Kan satu kerja. Terpaksalah kita ejah kenderaan, sewa, ambil. Nak pastikan dia sampai sebelum pukul 12. Ini semua buat masalah belaka ni. Jadi banyak tak waras lah bila orang marah. Ayam serama patah kaki, ayam sabung jalak lenteng, mulut celupa kuat maki, kepala angin cepat melenting. Orang macam ni kalau dia marah, diam aja. Jangan bercakap. Kalau kau bercakap, buruk yang keluar daripada mulut. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi ajar kalau kau tengah marah, duduk. Kalau berdiri, duduk. Kalau kau tengah duduk, kau baring. Idza ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in dhaba anhu al-ghadab wa illa falyataji'. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah engkau.
nescaya marah tu akan hilang. Tapi kalau marah masih belum hilang, engkau berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Baik itu, kalau kita, yalah kadang aksiden ke apa nak marah kadang kau bawa macam orang gila, menyusahkan semua orang, dah aku dah nenek. Kita ni ada darah tinggi sikit, jantung pun ada sumbat wayar satu urat dua urat. Jangan mau marah sangat tuan-tuan, kita bukan muda subuh dulu. Jadi baik duduk dulu lah. Duduk lu tenang-tenang. Takut meninggal. Marah meninggal. Jantung laju, gugur jarak dah lama tak exercise. Jantung laju, meninggal tengah marah. Tak syok Kenapa meninggal? Toh marah-marah meninggal. Ayat tu tak syok. Jadi kita marah duduk sekejap. Kalau duduk jantung laju lagi, aku ni mati pula tepi jalan ni kan. Baring sekejap. Tapi kalau baring kan banyak pula kereta berhenti. Tuan-tuan nak hidup. Jadi kita baring lah. Kalau baring pun masih lagi nak marah lagi, Nabi ajar yang keempat. Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa min nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Marah itu dari setan. Setan buat pada api. Kalau engkau masih marah juga, ambillah air semayang. Nescaya padamlah api itu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau tuan-tuan dah baring pun rasa nak marah lagi, rasa nak terkajang lagi budak tu, tuan-tuan bangun pergi ambil air semayang. Pergi masjid sekejap ambil air semayang. Kalau ambil air semayang pun marah lagi, tuan-tuan terjun je dalam kolah air. Biar mandi betul. Ini memang setan banyak. Saya ingat saka bukan setan. Tu saka tu kena pergi darul syipak tu kena buang. Lain macam sangat dia punya angin dia tu. Kemudian Nabi pesan yang kelima, kalau tengah marah, elakkan daripada membuat sebarang keputusan besar. La yahkum ahadun bainas naini wa huwa ghadban. Jangan buat keputusan besar ketika engkau sedang marah, kata Nabi. Macam kita yang arif hakim misalnya. Hakim dia tak boleh buat prosiding mahkamah kalau dia tengah marah. Mungkin baru bergaduh dengan isteri kat rumah tadi ke, dia akan terbawa-bawa marah tu kepada kes yang dia tengah ambil. Jadi kalau marah-marah jangan tu lah. Termasuklah puan-puan kalau kerja jururawat, kalau tengah marah janganlah jolok hidung orang untuk nak cek COVID tu. Sakit betul lah. Saya contoh berapa kali jolok hidung sini. Saya masjid negeri sebab masjid protokol agung semayang situ. Jadi setiap kali tuanku berangkat, semua staf kena jolok hidung. Penat tuan-tuan jolok hidung ni. Ada anak buah saya seorang imam, dia ni orang tabligh janggut panjang. Dia kena jolok hidung 71 kali. Saya kurang sikit daripada dia. Bayang jolok hidung 70 kali. Tapi bila dah banyak kali jolok tuan-tuan, bila hari lama tak jolok, sedap pula rasa. Rasa teringat-ingat rasa. Dia sebab sejak ada alat yang ludah-ludah tu dah tak jolok sangat kan. Dulu setiap kali saya TV kena jolok hidung. Nak masuk forum perdana jolok. Sampai saya dah cam misi mana yang sedap jolok. Ada seorang misi tu dia okey. Saf. Okey. Tapi ada seorang tu saya ingat dia bergaduh lah. Dia kalau dia pusing, saf, dia U-turn balik, dia saf sekali lagi. Yang itu yang berai mata tu, aduh. Akak ni macam cari sangat. Kalau cari malah jumpa. Cari. Sampai ke atas ni saya ingat dia jolok tu. Jadi kalau perempuan tengah marah, janganlah jolok hidung orang. Kesian ke orang tu. Jangan buat keputusan penting apabila tengah marah. Dan yang terakhir, yang keenam, Nabi mengajarkan, ini ubat kemarahan first class, number one. Apakah dia? Maafkan orang. Orang yang maafkan orang, dia tak ada marah. Tuan-tuan keluar masjid, selipar hilang, marah. Tapi mungkin yang ambil ni dia tak perasan selipar aku. Tak, maafkan dia lah. Yang kekal hanya Allah. Makhluk tak ada yang kekal. Oh, itu tasawuf tu. Itu tanpa sedar tuan-tuan dah ada pada makam tasawuf. Orang tasawuf itulah yang dia dapat sentiasa memandang Allah. Pandang satu pada yang banyak, pandang banyak oleh yang satu. Dia memaafkan orang, dia tak ada nak marah. Kereta dia orang impit ke tepi ke apa ke, nak marah, aku maafkan lah, mungkin dia nak cepat, mungkin dia ada benda emergency. Kita kalau hidup memaafkan orang memang tak ada marah lah. Itu Nabi punya petua. Ayolah tuan-tuan, marah merugikan, senyum menguntungkan.
Ketika marah orang menjauh, ketika senyum orang mendekat, ketika marah orang menjadi tegang, ketika senyum orang menjadi tenang. Ingatlah bangsa kita bangsa peramah, bukan bangsa pemarah. Jadikanlah Nabi SAW insan contoh terbaik dalam mengawal kemarahan. Sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.